Pemuda ini bernama Haikal. Haikal merupakan seorang penganggur berjaya. Hari ini dia menghadiri temu duga untuk mencari kerja. Dia masuk lalu menyerahkan file kepada pewawancara. Ketika temu duga, Haikal kelihatan resah. Reaksi pewawancara menunjukkan mereka tidak berminat untuk menerima Haikal bekerja. Pemuda ini pula adalah Aiman. Dia juga menghadiri temu duga ini bersama Haikal. Dia masuk lalu menyerahkan file kepada pewawancara. Mereka melihat file Aiman satu persatu. Aiman kelihatan tenang. Reaksi pewawancara menunjukkan mereka menerima Aiman untuk bekerja. Kan, cari interview tadi. Okey tak? Tak dapat ni interview ni. Dengan cerita Aiman terpilih kan dalam interview semalam. Tapi Haikal kena reject. Weh. Cakap apa Haikal ni tak memenuhi kriteria yang company lah. Kriteria apa yang mereka nak masuk kerja? Kita kan machining. Kita kena ada soft skill macam penggunaan Excel, penggunaan Microsoft Office dan juga AutoCAD. Selain daripada itu juga, kita pun kena ada ekstra dalam bahasa seperti third language, Mandarin. Oh, faham? So sekarang faktor utama pengangguran ni adalah graduan tidak memenuhi kriteria yang dimiliki oleh majikan kan? Tapi takkan tu je kot sebab Haikal kena reject. Yang aku dengar, Haikal tu demand gaji yang diorang offer. Contohnya macam Haikal, diorang offer 2,300 tapi Haikal demand 2,500. Tapi patutnya kita memang ada hak lah kan nak demand gaji. Kita memang ada hak nak offer gaji, tapi company tu mesti boleh cari orang yang nak kerja tapi dengan kadar upah yang rendah. Terus company mana yang tak nak ambil orang yang orang yang boleh dibayar dengan rendah. Tapi pada pendapat aku faktor pengangguran kat negara kita ni makin meningkat sebab syarikat kat Malaysia ni lebih mengutamakan warga asing daripada ambil rakyat sendiri untuk kerja. Mereka lebih memilih warga asing sebab mereka ni tak demand gaji. So implikasi dan benda ni lah menyebabkan rakyat-rakyat Malaysia tak dapat kerja. Semalam kan, aku dengar lepas sembang pasal Haikal. Dia kena reject interview. Ya, aku dengar juga. You rasa kenapa dia kena reject? Okay, aku rasa lah kan faktor dia reject dan dia jadi seorang penganggur adalah yang pertama, dia kurang kriteria. Yang kedua, dia terlalu mendemand gaji. Dan yang ketiga, banyak warga asing di Malaysia dan banyak syarikat lebih memilih untuk mengambil warga asing bekerja di sini. Okay, berdasarkan faktor yang aku cakap tadi kan, 3 faktor tadi, ada dalam penyelesaian untuk faktor-faktor tersebut? Mesti ada. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Okey, pada pendapat aku lah kan, untuk solusi menangani kurang kriteria ini, aku rasa kerajaan ataupun NGO perlu memperbanyakkan lagi kursus-kursus dan kemahiran seperti yang ditawarkan oleh CIDB contohnya. Tambah sekarang pula kan, banyak syarikat sangat memerlukan designer sekarang kalau kita tengok. Jadi mungkinlah syarikat boleh memainkan peranan, contohnya memberi latihan lah kepada para graduan dalam menggunakan ataupun memahirkan skill dalam penggunaan AutoCAD, SolidWorks macam tu. Okey, tentang demand gaji, faktor demand gaji. Okey, aku rasa dalam faktor ini kita tak boleh kawal sebab ini di luar kawalan kita. Kita tak boleh tetapkan gaji minimum, betul? Jadi untuk tangani solusi ini, aku rasa pihak kerajaan perlu kuatkuasakan undang-undang untuk menetapkan semula kadar gaji minimum graduan ni mengikut peringkat pengajian mereka sendiri. Okey, faktor pertama dah ada, faktor kedua pun dah ada. Okey, macam mana pula faktor yang ketiga yang melibatkan warga asing tu? Okey, untuk faktor ketiga, kemasukan warga asing terlalu ramai kan? Ya, betul. Kemasukan warga asing sekarang terlalu ramai. Jadi aku rasa solusi yang kerajaan boleh buat ialah kerajaan perlu mengetatkan undang-undang kemasukan warga asing ini supaya rakyat Malaysia dapat dan mudah untuk mencari pekerjaan di Malaysia ini. So aku harap masalah ni dapat diatasi dengan segera supaya generasi muda yang akan datang tidak terjejas dengan masalah pengangguran ini. Betul.